Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Jumaat. Harap semua dah semayang Zuhur. Bagi yang boleh semayang, mai Jumaat tak boleh lagi. Okey, dah berapa minggu dah kita tak boleh pergi semayang Jumaat ni. Harap ada minggu-minggu yang ke depan ni bolehlah. Okey. Okey, saya minta maaf saya buat kelas pada masa cuti. Kalau awak tahu, sekarang ni kita masih lagi bercuti semester sampai hari Isnin lah, hujung minggu ni lah. Ni dah nak habis dah cuti. Okey, bersambung dengan cuti raya. Okey, tolong respon sikit, boleh dengar saya cakap? Saya takut Boleh, cakap boleh, seorang. boleh. 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 Okey. Cikgu. Bagus. Ya. Kalau ada problem, bagi tahu terus. Okey. Okey. Baik. Saya sebenarnya tak suka mengajar cara online sebab tak puas. Okey, mungkin awak pun sama sebab tu tak respon kan. Tak apa, kita tak lama dah akan jumpa nanti untuk kelas biasa. Tadi ada mesyuarat dengan semua guru-guru, dah bincanglah macam mana kelas, macam mana jarak dalam kelas, pergi kantin, boleh bawa makanan sendiri, boleh pergi kantin tapi makan dalam kelas, kena jaga kebersihan, kena kerap basuh tangan, tak boleh tukar-tukar barang, alat tulis. Banyaklah benda-benda tu awak mungkin dah tahu tapi kena diingatkan selalu. Okey, ya, kalau macam ni tak apa, kita duduk rumah masing-masing. Okey. Baik. Kita sebenarnya saya anggap bab pengangkutan dan perhubungan saya dah ajar. Minggu lepas sebelum raya, dekat nak raya, saya ajar tajuk sumber. Tapi malangnya ada 2-3 orang saja yang join, mungkin sibuk sangat nak raya. Jadi saya ulang balik tapi tak panjang macam yang pertama sebab saya dah bagi link, dah bagi bahan untuk awak semak dulu, awak tengok dulu di rumah. Okey. Saya lebih kepada hari ini lebih kepada cara strategi menjawab soalan esei untuk tajuk sumber. Itu pun tak sempat semua, kita mungkin ambil beberapa soalan saja dan bahan pun pagi tadi baru saya buat. Kebetulan ada mesyuarat pula dengan cikgu-cikgu jadi tak sempat detail sangat. Tapi tak apalah, untuk permulaan ni saya harap awak kena sabarlah musim PKP ni, PKPB ni. Okey, kena sabar. Kita tak boleh sambil lewa kerana SPM tetap berjalan. Lambat ke cepat ke, kita kena bersedia. Okey, saya risau. Saya risau, saya pun ada anak. Saya risau prestasi kita merosot. Saya risau apa yang kita buat ni bukan hanya ibu bapa awak nilai, Allah nilai kan. Takutnya nanti macam cikgu duduk saja, orang kata. Cikgu duduk saja. Gaji jalan. Okey. Jadi saya risau benda-benda tu jadi sebab yang menyebabkan kita punya amal ibadat pun tak sempurna. Okey. Atas sebab tu saya mohon sangat-sangat awak bising sikit dalam grup supaya pakat-pakat join. Memang tak suka, saya tahu. Suasananya tak membantu untuk kita suka belajar cara gini. Saya tahu. Tapi kalau kita buang masa, kita tak tahu bila nak sekolah. Kalau kita tahu dah esok nak sekolah, saya tak buat dah hari ni. Saya buat esok terus. Masalahnya kita tak tahu bila nak sekolah. Kita kena habiskan silibus. Okey, ini bab sumber, bab yang kedua akhir. Lepas ni mungkin minggu depan kalau tak buka lagi sekolah, kita akan masuk bab 8, bab terakhir, bab kegiatan ekonomi. Okey, ataupun kita kemaskan dulu bab sumber ni, mungkin hari ni sekali, minggu depan sekali, lepas tu baru masuk bab kegiatan ekonomi. Saya harap dapat kerjasama daripada semua lah. Okey, untuk memudahkan kita belajar. Baik. Saya akan share bahan daripada PowerPoint yang saya dah tunjuk sikit tadi. Yang ini, boleh nampak? Boleh nampak ini? Boleh, Saja? boleh. Okey, Boleh. baik. Okey, tajuk sumber. Okey, sumber saya lajukan sini sebab
Hari tu apa yang join hari tu ada seorang dua je hari tu. Mungkin dia tak masuk dah kali ni ke dia masuk, saya tak pasti. Tapi kalau dah masuk boleh tambah lagi lah sebagai ingatan. Okey. Sumber ni ada banyak tajuk sumber yang masuk SPM. Penting. Sumber ni penting. Okey, yang kita nak belajar pasal sumber ni, awak tengok kat situ konsep sumber, kepentingan sumber, kesan, langkah. Okey. Sumber ada dua jenis. Sumber yang boleh diperbaharui dan sumber tak boleh diperbaharui. Nak senang, nak ingat sumber yang boleh diperbaharui ni ialah dia tak habis. Macam semula jadi. Contoh, cahaya matahari. Hari ni ada, esok ada. Mungkin sampai bila-bila akan ada. Kan? Sebelum ni dah banyak mana orang pakai dah. Masih ada, tak habis. Air tak habis. Hutan tak habis. Tanah tak habis. Maknanya sentiasa ada, tiada had. Ambil lah banyak mana pun akan ada. Okey, cuma nak kena jagalah. Takut menjadi pupus, semakin kurang, semakin tercemar, kena jagalah. Itu sumber yang boleh diperbaharui. Pelbagaian biologi. Biologi ni lebih kepada macam dalam hutan lah. Ada haiwan, ada pokok, flora, fauna dan sebagainya. Ada mikroorganisma. Semua dalam hutan tu kita panggil kepelbagaian biologi lah. Bukan dalam hutan saja, di udara, di air, semua tu luas. Okay. Sumber yang tak boleh diperbaharui pun banyak. Yang ini pun penting juga. Sumber tak boleh diperbaharui ni ialah sumber terutamanya mineral. Mineral, kalau kita tahu mineral tu bukan air mineral, bukan air mineral dalam botol tu. Jangan salah faham, mineral ni ialah galian. Galian dalam tanah. Contoh, kalau dalam laut, ada tanah dalam laut tu, kita korek gali dia, cari gali, kita jumpa apa? Kita jumpa apa? Respon. Kita jumpa petroleum dan gas asli. Ke silent dah belaka? Lantaklah. Kau dengar je lah. Okay. Kalau ada respon, on mic. Jangan diam-diam. Yang ni cikgu pun tak sedap nak ngajar seorang. Okey. Lepas tu, bahan api fosil. Bahan api fosil ni, tadilah petroleum dengan gas asli, mineral sama ada logam atau bukan logam. Contoh logam, biji timah, biji besi, bauksit. Kat Kuantan kan banyak bauksit. Yang bukan logam, pasir. Apa lagi? Asbestos, kaolin. Itu bukan logam. Okey, ada banyak. Sebenarnya soalan ni mudah je, dia tak bagi biasanya kalau soalan macam ni. Cuma awak kena tahu konsep dia dulu. Okay, next. Kepentingan. Okay. Untuk soalan hari ini akan banyak saya bincang pasal kepentingan sumber hutan. Kalau soalan hutan keluar memang senang. Okay. Ada banyak kepentingan sumber hutan. Yang popular apa? Yang popular. Yang popular yang awak terlintas. Kalau tak tengok gambar saya yang saya tunjuk ni pun awak boleh terlintas tentang hutan, apa kepentingan dia. Menjadi kawasan tadahan contohnya. Ada dalam senarai tu? Ada tak dalam senarai kawasan tadahan? Ada. Senyap juga. Ada. Okey. Cakaplah. Saya sedap nak cakap seorang. Sekali-sekala cakap Okey, yang kedua, dia boleh mengurangkan, menyederhanakan suhu. Dia boleh menjadi habitat flora fauna. Hak tu yang popular tu. Maknanya kalau orang sebut pasal kepentingan hutan tu datang idea awak tu. Okey. Mengurangkan hakisan dan tanah runtuh. Menjadi sumber bahan mentah. Ni kalau untuk manusia lah. Saya tak cakap semua ya. Okey, kita lebih ke detail pada soalan nanti. Okey, next. Kepentingan sumber mineral. Sumber mineral tadi ada dua jenis sumber mineral, logam, bukan logam. Yang popular, Malaysia ni popular apa? Sumber mineral apa popular? Apa? Apa? Sumber popular yang ada di Malaysia, sumber mineral popular apa?
Tak ingat? Ha? Tak sebut? Apa? Saya tak nampak lah muka awak. Saya nampak pada bahan saya bagi ni. Tak payah rusing lah. Tak payah malu. Cakap je. Apa sumber mineral? Emas, cikgu. Emas. Okey. Lagi? Petroleum popular. Emas tu ada tapi kurang popular. Sebab dia mungkin tak banyak kat Malaysia. Petroleum, gas asli, biji timah. Itu antara yang selalu masuk exam. Okey. Baik. Apa kepentingan dia? Menjadi sumber bahan mentah yang ada dalam kepala awak. Biasanya kalau orang tanya kalau ada sumber boleh guna untuk apa kepada pembangunan negara, kepada negara. Boleh jadi sumber pendapatan negara untuk ekspor. Boleh jadi peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup penduduk. Seperti pekerjaan apa? Kalau petroleum, pekerjaan apa? Kalau biji timah, pekerjaan apa? Kena kait dengan soalan yang dibagi tu. Petroleum, contoh pekerjaan dia apa? Contoh pekerjaan kalau peluang pekerjaan petroleum. Okey. Awak fikir. Lepas ni saya nak soal pada soalan. Yang ni saya terang dulu. Baik. Sumber pendapatan negara melalui ekspor. Sumber bahan api. Sumber bahan api untuk kenderaan. Biji timah boleh jadi sumber bahan api? Tak. Kena sesuaikan dengan soalan. Apa yang boleh jadi bahan api? Petroleum atau gas asli. Okey. Membuka ataupun menggalakkan pertumbuhan bandar baru ataupun pertempatan. Mengurangkan import, membawa masuk pelabur asing, membawa masuk teknologi atau kepakaran asing, memajukan pembinaan pelabuhan ataupun nak senang, ingat memajukan infrastruktur. Letaklah pelabuhan, letaklah jalan raya, letaklah elektrik, letaklah telekomunikasi, banyak infrastruktur. Jadi banyak dapat markah kat situ. Okey. Lagi, memperkembangkan sistem pengangkutan, boleh buat jalan raya, jalan kereta api. Mewujudkan pengelompokan industri ataupun mewujudkan industri-industri baru contohnya. Ada banyak. Selalunya soalan dia tak nak sampai 10 markah. Ingat, kalau soalan nak nyatakan saja cuma bagi 6 cukup ataupun lebihkan 2, 7 atau 8. Kalau soalan tu nak jelaskan, terangkan, nak kena bagi berapa? Bagi 3 fakta, 4 fakta pun cukup. Kalau 4 fakta dah dapat 8 markah, tapi mesti ada huraian. Kalau bagi fakta saja, awak bagi 4, dapat 4 je. Markah penuh 6, rugi. Letak huraian. Nanti saya ajar macam mana nak sambung-sambung huraian dia. Jangan buat dalam bentuk poin macam saya bagi nota ni. Ini untuk memudahkan awak faham. Senang. Nak tulis poin tak ada masalah. Tapi sumber bahan mentah industri. Contoh, sumber bahan mentah industri. Titik. Bahan mentah industri itu untuk industri apa? Seperti industri petrokimia kalau petroleum. Contoh. Okey, dapat? Yang lain-lain tu awak boleh sambung ayat sendiri. Supaya awak dibiasakan dengan jawapan yang ada huraian. Yang ada penjelasan. Ada huraian. Fakta huraian. Ni belum masuk yang rubrik Ni yang poin fakta biasa je baru ni. Okey. Kepentingan sumber air. Okay. Sama juga sumber air pernah keluar dah periksa 3 tahun di Korea. Senang je, isu semasa. Awak kena ingat soalan 2-3 tahun kebelakangan ni soalan dia kebat dan isu semasa yang berkaitan dengan rubrik. Dia suruh awak luah je apa saja yang logik, yang relevan. Tetapi kena hurai dengan mendalam. Bagilah 3 fakta pun tak apa. Yang penting hurai itu mendalam. Okey. Tahun ni saya rasa dia mudahkan sikit sebab dia tahu awak susah COVID-19 ni. Dia akan soalan dia tu ikut isu semasa je supaya awak tak perlu nak hafal-hafal sangat. Janji awak biasa menulis, biasa memberi pendapat, sentiasa bercakap. Cakap seorang pun tak apa. Macam saya ni cakap seorang je. Tak apa. Yang penting awak ada dalam kepala isi yang awak nak sampaikan tu. Okey? Baik. Sumber air. Okey, sumber air untuk kegunaan domestik. Kita ingat lagi untuk mengairi kawasan pertanian, untuk hidroelektrik,
untuk menyederhanakan suhu, menjadi habitat hidupan akuatik, jalan pengangkutan, apa lagi? Sumber untuk menyejukkan jentera di kilang, di industri, pelancongan ataupun rekreasi. Ingat 3, 4 tu, kalau soalan jelaskan, huraikan, terangkan, boleh dah sampai dapat markah penuh 6 markah, 7 markah. Tak ada masalah. Okey, cari hak yang popular je. Boleh? Okey. Seterusnya, pantai dan marin. Pantai dan marin. Maksud pantai dan marin tu apa? Pantai tu daripada air tu yang kita pergi pantai tu ada tepi, ada pasir tu, sampai ke kawasan yang pokok-pokok tu masih dikira pantai lagi. Marin, air, dalam air. Marin tu dalam air laut sehingga berapa puluh kilometer. Perikanan laut dalam pun dikira pantai dan marin lagi. Okey, mana jauh jugalah, bukan sampai ke tengah tu. Maksud pantai dan marin ni bukan hanya sebut cerita dalam air saja, tapi atas darat yang berpasir, ada pokok tu pun kita cerita juga supaya luas kita punya jawapan. Okey. Apa kepentingan dia? Ada ikan, jadi sumber protein, sumber makanan. Kalau tak nak sebut sumber protein, sumber makanan, sumber ekspor. Ikan kita pun ada yang mungkin dieksport. Contoh ikan apa, ekspor ke mana. Okey, sumber ataupun peluang pekerjaan. Kalau kait dengan peluang pekerjaan ni, terus tulis meningkatkan taraf hidup nelayan contohnya. Sumber pantai dan marin ni bukan hanya orang tangkap ikan dalam laut je. Orang boleh buat aquaculture, boleh. Orang boleh buat pelancongan. Macam-macam. Pasir tu sendiri boleh guna untuk industri. Bukan hanya ikan je. Jangan ingat ikan je. Okey. Mewujudkan peluang pekerjaan seperti nelayan, jalan pengangkutan dan perhubungan, ada feri, ada bot pelancong boleh sebut kat situ. Kawasan rekreasi, bagi contoh pulau ke, bagi contoh pantai ke, TC pun boleh. Tapi contoh-contoh yang popular lah, yang umumnya tahu. Sebab orang yang tanda ketahawak tu biasanya bukan orang negeri Pahang, orang negeri lain. Jangan bagi contoh tempat kita je tahu, orang lain tak tahu. Nanti dia tak bagi markah. Dia tak kenal. Okey. Dapat menyederhanakan suhu, habitat burung. Kalau tak ingat, habitat flora, hidupan akuatik pun boleh, flora fauna pun boleh, apa sajalah. Okey. Jadi tapak pelabuhan, sumber kayu bakau. Carilah yang awak rasa awak boleh ingat 6. Tulis balik. Hak tadi pun sama. Sumber air tadi, sumber hutan tadi. Tulis balik, cari 6, 7, 8 yang awak rasa boleh ingat. Ulang banyak kali. Dan sambil-sambil belajar untuk hurai. Senang je. Sangat simple. Okay, nak skor A. Orang lain tak belajar, kita belajar. Orang lain tak dapat A+, kita dapat A+. InsyaAllah. Okay, doa sama-sama. Okay, seterusnya. Sumber kepelbagaian biologi. Sumber kepelbagaian biologi ni tidak boleh, tak semestinya hutan saja. Dalam air, hutan juga. Okay. Terbang, burung ke, rama-rama ke, ataupun apa sajalah yang berkaitan dengan kehidupan. Kalau dalam sistem bumi, dia panggil biosfera. Yang ni biologi, kepelbagaian biologi. Okay, apa kepentingan dia? Kalau dalam hutan, membekalkan gas oksigen pokok tu, menyerap karbon dioksida. Dalam air, atas darat, di udara, ada sumber makanan, haiwan tu sendiri, pokok, menjadi bahan mentah. Ulang-ulang hak sama kan? Flora fauna, sumber pendapatan negara, sumber perubatan, kawasan tarik, mewujudkan peluang pekerjaan, hak sama. Ni kalau dia tanya fakta. Kalau dia tanya hurai, tambahlah sikit belakang. Seperti apa ke, untuk apa ke, kerana apa ke, tambah ke belakang. Kena ada idea untuk menambah kalau dia nak hurai atau terangkan. Okay, next. Kepentingan sumber tanah. Okay, ni tanah pula. Tanah, kita kena ingat ada 6. Padi, aluvium. Getah, kelapa sawit, teh, latrit.
gambut nenas, pasir kelapa, beris tembakau, tanah lava base mungkin dia tanya kat luar negara, ada di Indonesia, Pulau Jawa mungkin ada. Yang Malaysia ada 5 lah yang utama. Okay. Kalau dia tanya apakah kepentingan tanah terhadap pembangunan negara, kebanyakannya pertanian lah kalau pembangunan. Tulis jenis-jenis tanah dan apa tanaman yang sesuai dengan tanah tu. Boleh ingat? 5 tu. Biasanya 5 tu ditanya. Okay. Kepentingan tenaga suria, tenaga ataupun matahari ataupun solar. Okay. Yang ini pun tenaga, dia panggil tenaga alternatif. Yang orang mula kaji, buat R&D untuk bangunkan. Terutama di negara-negara yang menerima pancaran matahari lebih daripada 11 jam. Itulah. Baik, boleh dijalankan, sumber tenaga mesra alam dan bersih, sumber tenaga alternatif di kawasan pedalaman sebab kita nak sambung kabel elektrik jauh. Jadi dia buatlah satu sel untuk mudah orang di pedalaman terima tenaga elektrik. Okay, kalau kita lalu nak pergi ke UIA Gambang, matrikulasi Gambang tu, kita akan jumpa satu ladang solar yang luas, projek Universiti UiTM. Kalau awak boleh lalu kat situ, boleh tengok. Okay. Kenapa semakin banyak dulu tenaga alternatif ni? Okay. Mengurangkan pergantungan terhadap bahan api. Mungkin satu hari nanti petroleum dah habis, apa lagi? Gas asli dah habis, mineral-mineral yang dalam perut bumi semua dah semakin kurang, dia akan gunakan sepenuhnya. Tenaga elektrik yang kita guna sekarang ni banyak dijana oleh petroleum, gas asli, termasuk juga hidroelektrik. Mungkin satu hari nanti tak guna dah petroleum. Kat rumah kita, depan rumah kita, atap kita macam di Jepun, ada sel yang dapat pancaran matahari tukar kepada elektrik. Kos kita untuk bayar bulan-bulan bil berkurang. Cuma nak mula tu mungkin lebih sikit. Tapi untuk jangka panjang, kos penggunaan dia jimat. Okay. Masih ada dengan saya? Lengoh kau cakap seorang. Ada? Okay. Adik kau. Oh, Ada. Risau kot lari je, mungkin minum air kat lain kat dapur. Tinggal je. Saya tak nampak awak ni sebab saya duduk tengah yang slide. Bahan sumber tenaga biogisim. Okay. Amir ada Amir? Amir hari tu saya terang dah. Dia seorang, rasa 2 orang je. Gitu. Amir tak dapat masuk. Amir hari ni? Tak ada you. Tak ada. Amir tak dapat masuk. Mic ni tak dapat lah. Tak apa. Ni kali pertama. Mungkin lepas ni siapa yang pandai tu share dalam grup cara nak masuk mic. Okay. Seterusnya sumber tenaga biogisim. Pentingan dia. Biogisim ni apa? Biogisim ni hasil tinja. Kalau perkataan manis lah, perkataan lembut sikit tinja. Maknanya najis. Najis apa? Haiwan. Lagi tumbuhan. Tumbuhan yang reput, haiwan yang mati, pokok-pokok yang dah ambil hasil pertanian, jerami padi ke apa semua tu, dia akan kumpulkan satu tempat dan benda tu akan diproses secara semula jadi. Adalah mikroorganisma ke situ bertindak balas dan sebagainya, dia panggil tenaga biogisim. Tenaga ni bagus sebenarnya, tapi belum dimajukan sepenuhnya di Malaysia. Mungkin orang tak tahu nak guna. Sebab tu sampah kita banyak. Di negara luar, dia dah tahu cara guna, dikomposkan tenaga ni. Bahan-bahan buangan ni, dibuat baja, dibuat tenaga baru dan sebagainya. Okay? Ada teknologi dia. Nampak biasa tapi dia ada teknologi dia. Sebab tu negara-negara yang maju dah mula melupuskan sampah dia secara moden dengan teknologi. Kurang dah tempat buang sampah. Okey. Baik, dia juga sumber tenaga alternatif di kawasan pedalaman, menggalak
penggunaan semula bahan buangan terhadap sumber tenaga dalam penggunaan maksimum. Contohnya sekam padi. Kalau tak padi tu kita bakar. Jadi bakar tu pun ada kelebihan juga, boleh menyuburkan tanah tu kembali. Tapi rugilah. Sebenarnya sekam padi ni macam-macam lagi boleh buat. Dia boleh buat mungkin makanan ternakan ke, dia boleh buat apa tu? Macam kayu lah, dia hancurkan tu, dia boleh buat papan dan sebagainya. Ada pun mungkin kita kena tengok, cari internet lah apa kegunaan sekam padi tu. Okey, dah banyak lagi lah sisa buangan. Contoh batang pisang. Pisang dah ambil hasil dia, batang pisang tu dia hancurkan, dia jadikan makanan feed, dia panggil tu padlock lah kepada lembu ke, dan banyak lagi lah dia boleh buat. Okey. Semua tu berguna. Okey, next. Kesan perokaan sumber terhadap manusia dan alam sekitar. Ni tajuk kesan. Okey, untuk kesan ni saya cerita next kelas. Okey. Kesan pun awak mungkin tahulah, banyak sebenarnya. Okey, saya nak lebih kepada kepentingan hari ni. Untuk kepentingan, saya nak ambil yang satu lagi slide. Ada soalan nak tanya dulu sebelum saya share yang soalan. Ada siapa nak tanya? Boleh bertanya. Buka mic sekejap. Sekarang boleh dah buka mic sekejap. Buka kamera pun tak apa. Boleh juga tengok hidung-hidung sikit. Ni tengok hidung saya sendiri je. Boleh? Boleh. Okey. Baik. Buka mic. Sebab saya nak respon. Ni part untuk awak buka mic. Semua buka mic. Respon. Soalan yang saya nak bagi ni, awak kena respon. Okey, buka mic. Tak buka kamera pun tak apalah. Malu sangat. Okey, dah buka semua. Okey, next. Baik, tengok yang ini. Nampak yang saya share ni? Nampak tu. Nampak. Boleh baca? Okey, saya share ni, saya tak sempat buat banyak. Sebab pagi tadi buat dengan kebetulan ada meeting pula. Okey, saya share yang kita bincang tadi. Okey, perbincangan cara menjawab soalan esei tentang tajuk sumber. Okey. Baik, contoh soalan. Tengok pada foto. Foto apa? Foto tu foto apa? Petroleum. Petroleum. Terus nampak petroleum. Sebab gambar tu menunjukkan apa? Apa nama gambar tu? Petroleum tak nampak kan? Apa nama yang ditunjukkan pada gambar tu? Dia panggil apa? Pelantar minyak. Dia tak adalah soalan dia tanya apakah dalam gambar di atas. Tak ada. Senang sangat soalan tu. Tu pun tak boleh jawab kan? Ataupun apakah jenis gambar yang kedua tu? Kecil tu kapal. Tak ada juga. Selalunya dia akan bagi rangsangan, dia suruh kita tahu apa sumber tu. Okey, itu soalan dia. Berikan 6 kepentingan sumber dalam foto 1 kepada negara. Tadi nak buat mudah, dia tak payah bubuh foto. Dia kata berikan 6 kepentingan sumber petroleum, sumber gas asli kepada negara. 6 markah. Okey. Sekarang saya nak highlight, tak pandai. Kalau tak saya boleh highlight je. Berikan. Yang saya gerakkan saya ni boleh Boleh nampak? Boleh. Okey. Kalau berikan dalam kepala awak nak jawab apa? Fakta sahaja. Bagus. Fakta sahaja. Fakta nak kena bagi? 6. 6. Minima 6. Maksudnya nak cantik 8, 7, 8. Sebab 6 ni belum tentu betul semua.
enam tu rasa risik kan. Baik, apa contoh soalan dia, contoh jawapan dia. Kepentingan sumber petroleum kepada negara ialah, ayat ni saya suka untuk awak tulis. Jangan terus tulis jawapan. Ayat ni dulu kena masukkan supaya kita selesa menulis. Sambil kita tulis ni sebenarnya otak kita berjalan fikir jawapan. Dan pemeriksa yang tanda getah kita pun senang hati kerana pelajar ni dengar kata. Faham? Awak belajar dengan cikgu. Cikgu mengajar, bukan belajar sendiri. Ikut sedap je nak tulis. Kalau cikgu mengajar, maknanya pemeriksa tahu ni budak yang dengar kata. Dia tu sentimental lah. Orang yang menanda, kita nak beli barang, kita nampak bungkusan dia cantik, kita beli. Kalau isi dalam kita tak tahu. Kalau kita tahu apa barang yang kita nak beli tu tapi dibungkus dalam kertas surat khabar je, tak menarik, walaupun dalam dia ada kek ke, ada emas, orang tak beli. Orang fikir banyak kali nak beli. Okay, kalau bungkus tu cantik padahal dalam tu ada benda je, orang akan beli. Persembahan tu penting. Baik, jawapan. Saya dah ulang dah tadi, patutnya saya tak nak letak jawapan, tapi untuk kali pertama ni saya buat macam ni je. Menyediakan peluang pekerjaan. Okay, ni sebab berikan. Saya tak bagi huraian. Saya cuma senaraikan saja. Sumber bahan api ataupun tenaga. Sumber bahan mentah industri. Sumber pendapatan negara. Mewujudkan bandar ataupun pertempatan baru. Menarik pelabur asing. Memajukan infrastruktur. Menambahkan sistem pengangkutan ataupun jalan raya dan lain-lain. Memindahkan teknologi atau kepakaran. Okey. Awak nak ambil berapa yang boleh ingat? Menyediakan peluang pekerjaan boleh ingat? Boleh? Boleh. Boleh. Sumber bahan api boleh ingat? Boleh. Okay. Yang mana yang rasa susah nak ingat? Ambil 6, 7 je kat sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katalah nak ambil 7. Ni popular. Sumber pendapatan negara popular. Bahan mentah popular. Okey, jawapan yang biasa. Untuk tajuk kegiatan ekonomi nanti pun jawapan yang sama. Okey, memajukan infrastruktur. Infrastruktur ni kalau nak sebut contoh dia, pelabuhan, menambahkan sistem pengangkutan, pemindahan teknologi ataupun kepakaran. Banyak lagi sebenarnya, tapi tak perlu semua saya kata. Jangan buang masa. 6 markah tu awak hanya boleh tulis 7, 8 cukup dah. Okay, next. Baik, ni panjang sikit. Terangkan kepentingan sumber petroleum. Soalan dia direct, tak payah ada gambar. Lagi senang. Tapi dia nak terangkan. Bila terangkan, fakta awak boleh bagi. Kalau 6 markah, bagilah 4 fakta, 5 fakta. Ataupun tak reti nak hurai. Tak reti nak hurai boleh bagi 6 fakta. Untuk soalan ni. Kalau soalan rubrik, tak boleh. Jadi kita tak tahu soalan rubrik mana satu. Kita tak tahu soalan yang kena bagi fakta huraian contoh. Untuk selamat, kita bagilah fakta dan huraian. Kalau pandai contoh, letak contoh. Berapa nak bagi? Sekurang-kurangnya 4 fakta. 3 pun tak apa. Tapi takut dia nak contoh tak dapat. Kurang-kurang awak akan dapat 4. Kalau dia nak soalan sampai contoh, tak ada contoh, tak dapat 6 markah, 5 markah. Maksimum 4 markah saja. Tapi kalau ada contoh, pandai buat contoh, walaupun bukan rubrik, letaklah contoh. Tak ada masalah. Tak akan dia nak potong markah. Markah maksimum awak akan dapat nanti. Okey. Sama jawapan dia. Menyediakan peluang pekerjaan. Semua sambung belakang ni sebab ada terangkan. Seperti jurutera ataupun buruh. Berkaitan dengan apa ni? Petroleum. Jangan tulis sini petani. Walaupun peluang pekerjaan tapi tulis petani. Salah. Sebab tak berkait dengan petroleum. Faham? Okey. Sumber bahan api ataupun tenaga untuk kegunaan kenderaan. Kenderaan ni sumber bahan api. Minyak petrol itulah. Diesel ke. Okey.
dan industri banyak guna. Okay. Dia kena ada, jangan tulis sumber bahan api saja, tak dapat untuk huraian. Untuk ke sambung seperti ke, kerana ke, iaitu ke, letaklah apa saja. Janji ada beberapa patah perkataan yang menunjukkan penerangan, huraian. Okay. Sumber bahan mentah kepada industri seperti industri petrokimia. Kalau dia nak lagi seperti di mana? Kerteh, Bintulu. Tapi ni sebab dia nak sampai huraian saja, tak payah sampai contoh tempat. Tapi kalau kita tak tahu nak sampai mana, letaklah juga kerteh, salah ke? Tak, lagi bagus. Letaklah semua, tak rugi pun. Okay, tak rugi pun. Latih macam tu. Okay. Sumber yang kepentingan yang seterusnya, sumber pendapatan negara melalui ekspor. Pendapatan negara ni dah dapat satu markah. Melalui ekspor dapat lagi satu markah. Kalau dia nak contoh ke negara luar seperti Jepun, dapat lagi satu. Tapi sini dia tak dapat 3 ni, dapat 2 sahaja. Okey. Mewujudkan bandar ataupun pertempatan baru seperti Kerteh, bandar tempatan baru satu markah, seperti bandar baru apa? Kerteh, Bintulu. Dia boleh jadi huraian ni, walaupun seperti tu kita anggap dia contoh, tapi dia huraian bagi bandar baru, nama bandar. Okay. Menarik pelabuh asing seperti Shell, Caltex. Pelabuh asing ni seperti syarikat Shell lah. Kalau kita Petronas, ya, tulis Petronas kat sini sebab Petronas bukan pelabuh asing. Tulis negara luar punya syarikat yang buka di Malaysia. Okey. Satu pun dah. Memajukan infrastruktur seperti kemudahan elektrik, air, telekomunikasi. Kemudahan elektrik. Ini infrastruktur. Kalau nak senang, nak mudah fikir, infrastruktur ni kemudahan asas boleh, awam boleh, sosial boleh, infrastruktur boleh. Jadi dia jadi mungkin dapat 2 atau 3 markah kat situ. Ingat kemudahan, ingatlah hak yang cabang-cabang dia tu. Okey, menambah sistem pengangkutan. Pengangkutan ni dah dapat markah. Nak hurai lagi seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan. Pemindahan teknologi ataupun kepakaran seperti jentera. Jentera apa? Nak kalau petroleum cari gali, kalau berkaitan dengan marine ke, berkaitan dengan air ke, jentera berkaitan dengan itulah. Itu kepentingan dia. Okey. Next. Okey. Yang ni saya tak habiskan. Kita pakat-pakat sambung. Okey. Baik. Soalan dia, jelaskan kepentingan sumber pantai dan marine. Gambar dia ni menunjukkan pantai dan marine ke tak? Pantai saja. Pantai, okey. Ni ada air, laut, ada batu, ada pokok, ada pantai, ada haiwan tak rasa-rasa sini? Ada tak haiwan? Fauna ada, dalam air pun ada. Ada mineral tak dalam ni? Ada. Walaupun tak nampak, tapi kita kena tafsir gambar ni sebagai sumber pantai dan marine secara menyeluruh. Jangan nampak surface je, jangan nampak permukaan dia je. Kaji semua. Jadi banyaklah jawapan kita boleh buat. Okay. Jawapan soalan ni ialah 6 markah. Markah dia. Jelaskan. Jelaskan. Kalau jelaskan perlu ada fakta dan huraian. Okey, nak letak contoh pun tak ada masalah. Kepentingan sumber pantai dan marine kepada negara. Sama. Jadi petroleum, ubah suai, tak bolehlah menyediakan peluang pekerjaan jadi jurutera, tak bolehlah. Yang ni nak jawab apa ni? Menyediakan peluang pekerjaan seperti nelayan. Nelayan, bagus. Nelayan. Selain daripada nelayan, apa lagi boleh? Pemandu pelancong boleh. Betul? Apa lagi? Mungkin buruh binaan pelabuhan. Ada orang bina pelabuhan situ. Ataupun pekerja hotel, kerana ada hotel kat situ. Apa-apa saja, tapi tak perlu banyak sangat. Cukup dah nelayan satu pun.
Okey, takutnya soalan dia tanya pasal benda lain. Contohlah, katalah, dia kata, jika kerajaan ingin membuka sebuah hotel di kawasan Pantai Damarin tersebut. Jadi apa kepentingan? Barulah boleh tulis peluang pekerjaan berkaitan dengan hotel tu. Okey. Yang kedua, menjadi bahan mentah seperti petroleum, pasir. Untuk apa petroleum, pasir? Bahan mentah, petroleum dalam air, pasir atas darat tu. Untuk apa? Untuk apa petroleum dan pasir? Kalau petroleum untuk apa? Untuk bahan api menggerakkan kenderaan. Pasir pula untuk apa? Pasir boleh buat apa? Kaca. Boleh buat kaca. Boleh buat pembinaan. Orang buat rumah kan pakai pasir kan, buat simen tu. Okey, seterusnya, sumber pendapatan negara melalui ekspor, kan? Melalui ekspor ke negara mana? Sumber pendapatan negara. Apa yang diekspor sini? Apa yang diekspor? Ekspor apa dalam ni? Ada ikan, betul? Ikan. Mungkin mineral ada, bahan api dalam ni. Apa ada dalam ni? Petroleum. Jadi kita nak jawab dia, sumber pendapatan negara melalui ekspor petroleum, ekspor ikan ataupun sumber akuatik, sumber bahan makanan laut. Sambung ayat tu. Saya sengaja tinggalkan ayat tu supaya awak berfikir sikit. Okey. Bahan ni saya akan share, jadi awak nanti buat satu ayat yang lengkap dalam bentuk esei. Saya tak nak kekal macam ni. Buatlah sikit. Supaya latihan. Terusnya meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan taraf hidup. Kerana apa boleh tingkatkan taraf hidup? Meningkatkan taraf hidup. Kerana banyak sumber protein. Terdapatnya banyak peluang pekerjaan. Taraf hidup tu dari segi pendapatan dia kan. Kerana adanya peluang pekerjaan, kerana mempunyai kadar upah yang tinggi ke, jadi taraf hidup dia lebih baik. Ada pekerjaan biasanya. Contoh pekerjaan boleh letak, ni ada dah kat sini. Ni dia nak kait dengan taraf hidup pula. Ataupun awak masukkan dalam ni pun tak ada masalah. Aktiviti pelancongan. Kerana terdapatnya air yang jernih ataupun terumbu karang yang cantik ataupun pantai yang bersih, yang berpasir ataupun flora fauna yang menarik dan pelbagai spesies, letaklah apa saja yang menjadikan aktiviti pelancongan. Ataupun pantai yang berteluk ke, menarik ke, letak je. Kalau dia nak contoh, bagi contoh. Yang awak kenal kat mana? Cerating boleh, PC boleh, pulau mana-mana boleh. Jadi kawasan perikanan. Pergi kat mana ada awak kenal kawasan perikanan? Kemaman contohnya, Kuala Besut contohnya, Mersing contohnya. Kalau sebelah pantai barat di Pulau Ketam contohnya. Okay. Banyak tempat. Kalau tak tahu kena tengok baliklah. Mana yang awak tak ingat tu. Okey. Menghasilkan sumber tenaga alternatif. Sumber tenaga alternatif ni kalau sini dapat sumber tenaga apa? Dalam gambar ni. Ombak. Okay, ombak, tenaga ombak. Pernah masuk beberapa tahun lepas Universiti Malaysia Terengganu buat kajian tentang tenaga ombak ni boleh diubah suai kepada tenaga elektrik. Okay, ada soalan macam tu. Okay. Meningkatkan kemudahan infrastruktur. Sini boleh masukkan apa? Seperti pelabuhan. Seperti apa lagi boleh masukkan? Infrastruktur. Apa lagi? Infrastruktur yang ada di Pantai Damarin. Apa lagi infrastruktur yang ada di Pantai Damarin? Mungkin dia boleh kata kat situ boleh buat hotel, boleh buat pertempatan, boleh masukkan elektrik, air, boleh masukkan telekomunikasi. Semua tu infrastruktur. Ataupun kawasan perniagaan, ataupun industri keras tangan, boleh masukkan.
Kemudahan pengangkutan penumpang barang atau seperti ni boleh buat ferry, boleh buat bot pelancong ataupun ada jalan raya di pinggir pantai tu. R&D ni boleh memajukan R&D, research and development tu tak payah tulis penuh pun tak apa, tulis R&D pun dah cukup. Banyak orang buat R&D nak kaji macam mana nak jadikan kawasan ni kawasan pelancongan, macam mana nak kaji supaya alam sekitar kat sini sentiasa terpelihara. R&D sebutlah apa saja pun. R&D ni dia tak ada limit. Apa saja yang berkaitan, kalau boleh idea yang bernas, idea baru. Boleh R&D saja pun dah betul dapat, tapi tak ada markah huraian lah. Okay. Lepas tu sumber makanan ataupun protein seperti ikan, sotong, kerang, udang dan sebagainya. Okey. Baik, ada soalan? Untuk kali ini saya ingat sampai situ je dulu. Kita dah jam 3 minit. Saya nak buat 1 jam tu. Memang saya dah cakap setiap kelas saya tak lebih dari 1.5 jam. Nanti awak bosan. Yang penting awak belajar. Okay. Saya cuma bagi jalan je. Okay, ada soalan sebelum kita stopkan kelas kita ni? Ada apa nak share masalah belajar sekarang ke boleh? Kalau ada lagi saya masa sikit dalam 5 minit ke 10 minit ke kalau ada. Subjek BM sejarah ada join tak kelas? Ada. Sebab subjek yang menulis ni kurang sikit. Subjek yang tak perlu menulis macam matematik, sains tu awak suka. Okey, jangan pilih-pilih, bukan 2 subjek tu je kita nak periksa. Subjek lain pun nak periksa juga. Jadi bagi-bagilah masa. Jangan hanya tumpu pada satu, jangan tumpu ke cikgu yang awak suka je, cikgu awak tak suka sian pula. Kan? Tak jawab apa sudah cikgu tanya dalam grup. Okey? Okey, kita mula positif sekarang. Dah nak masuk sekolah dah ni, kita mula positif. Saya kalau boleh sebelum masuk sekolah, tak tahu tarikh bila, saya akan habiskan tajuk kegiatan ekonomi. Adanya kalau ni tajuk sumber, ada 1 bab je lagi. Lepas tu saya akan mula ulang kaji balik yang form 4. Banyak kerja sebenarnya, tapi tak apa, kita perlahan-lahan, kita tak ketinggalan. Kita jangan ke depan sangat pun tak apa, tapi jangan ketinggalan. Okey? Ada lagi nak share apa-apa? Apa-apa masalah boleh saya baiki. Okey ya. Okey, baik. Kelas dalam seminggu berapa kali nak buat? Untuk geografi lah, untuk geografi. Saya takut nanti bertembung dengan kelas lain. Kalau tak mula sekolah lagi. Kalau dah mula sekolah, kita buat jadual lain lah. Kalau sebelum mula sekolah ni, nak pilih hari Jumaat sekali, hari apa lagi? Hari Isnin free? Tak bertembung dengan kelas lain? Tak ada. Okey, pukul berapa sesuai? Pukul 2 macam ni 2.30 lah, 2.30 kan. Kalau masa Zuhur lewat sikit tu, kita kejar-kejar sikit. 2.30. 2.30, 3.30 lebih kurang kita habis. Boleh? Okay. Ataupun sebelum pukul 4 dah habis dah. Okey. Saya harap makin ramai yang join. Okey. Dan awak selesa dengan kelas. Saya bukan paksa, tapi saya hanya nak membantu, memudahkan. Sebenarnya kita risau. Awak pun risau saya rasa, tapi risau-risau pun tak boleh nak buat apa. Macam PKP ni nak luah kat siapa kan, tak tahu nak luah. Okay. Bincang dengan mak ayah juga macam mana kalau ada problem, jangan pedam seorang. Okay. Boleh message personal saya kalau ada masalah. Cikgu nak tanya soalan ni ke. Buku yang kita beli tu banyak manfaat tu, guna dan cuba jawab, nanti saya bagi jawapan. Okay. Saya tunggu je siapa yang nak PM
Siapa nak tanya, tak ada. Tapi tak apalah, start pada hari ni kita mula buat kelas. Saya ulang balik, hari Jumaat 2.30, hari Isnin 2.30. Setakat ni 2 kali seminggu sahaja. Cukup lah kan? Okey, agih-agihkan masa untuk subjek lain. Jangan tumpu pada subjek saja. Okey, good luck. Latihan yang saya bagi ni, yang last sekali tu boleh buat. Lepas tu saya akan bagi lagi untuk sumber-sumber lain yang kita tak bincang. Okey. Jawapan tu awak boleh share PM saya, boleh tulis direct dalam Telegram boleh, dalam WhatsApp boleh, ataupun nak tulis atas kertas ambil gambar boleh. Okey, janji boleh ditegur kesilapan kita. Jangan buat seorang tahu tapi tak buat. Tak buat, saya tak boleh nak nilai, tak boleh nak baiki. Jadi awak sentiasa buat benda yang tak betul dan